Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, umur kita, dan masih memilih kita untuk berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini. Tidak dapat kita nak hitung dan kira, kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu, nescaya kamu tak akan mampu. Kerana apa? Terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah pilih kita. Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, tuan-tuan, puan-puan, pada hari ini, iaitu kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana kita tahu bulan yang penuh berkah, bulan yang diampunkan dosa, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelepasan daripada api neraka, dan banyak lagi lah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka yang ambil kesempatan, ambil peluang dalam bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersua lagi di dalam program Tazkirah Santai Ramadan. Jadi insya-Allah pada hari ini saya cuba untuk berkongsi dengan sidang penonton berkenaan dengan kepentingan ilmu dalam sempena hari ini, hari Nuzul Quran. Sebahagian negeri yang mengambil cuti Nuzul Quran, jadi mungkin kita ambil kesempatan cuti yang kita ada hari ini untuk seketika, sejenak masa yang ada ini kita ambil untuk kita sama-sama cuba ambil kebaikan yang mungkin ada, insya-Allah, untuk sama-sama kita kongsikan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi terima kasih kepada sidang penonton yang dah bersama dengan kita. Jadi mungkin untuk peringkat awal ni kita boleh like dulu. Kita buat apa? Kita like dulu. Tekan button like tu banyak-banyak tu. Okey, terima kasih kepada yang telah like kita punya live kita pada hari ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, kita minta, kalau boleh saya minta tuan-tuan untuk kita stay, tak lama pun, setengah jam je. Kita cubalah berkongsi sedikit ilmu pengetahuan dan maklumat, insya-Allah. Dan yang kedua, kongsikan. Tekan button share tu. Tekan button share, jom. Tadi awal live tadi saya dah tekan
Tekan button share supaya kawan-kawan kita yang lain tak tahu buat apa cuti ni. Mungkin lepas Zuhur tadi ada planning nak tidur, tak jadi tidur tengok ada live daripada Majlis Agama Islam Selangor. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa klik tangan kita tu tadi, kita pun dapat saham akhiratnya insya-Allah. And kawan-kawan kita tengok, jiran kita, sahabat kita, ahli keluarga kita tengok pun kita dapat pahala yang sama juga insya-Allah. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih yang dah bersama dengan kita daripada awal tadi, yang tunggu, dan jom kita stay sampai akhir insya-Allah. Tak lama, lebih kurang setengah jam, mungkin sedikit sebanyaklah saya akan kongsikan berkenaan dengan kepentingan kita menuntut ilmu insya-Allah, bertepatan dengan kita di bulan Ramadan ini, di hari yang mana nuzul Quran ini, kan. Jadi hari diturunkan Al-Quran, bulannya diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi inilah peluang kita untuk kita belajar, untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita sedikit sebanyak, supaya apa? Untuk diri kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kita dalam Ramadan ini dah 17 hari dah tuan-tuan. 17 hari. Ada orang dah 17 hari. Masuklah kita pun 17 hari. Ada orang ya ke 17 hari? Percaya tak percaya. Jadi percaya ke tak percaya ke terpulang pada tuan-tuan. Yang penting dah 17 hari dah berlalu. Rasa macam baru seminggu je. Baru macam minggu lepas je puasa. Rupanya kita ni dah masuk nak 3 minggu dah puasa tuan-tuan. Jadi semak balik kita punya amalan kita, semak balik puasa kita, semak balik Ramadan kita, apa yang dah kita buat sepanjang 17 hari tu. Kita tengok balik 17 hari tu, adakah kita manfaatkan sebaiknya untuk akhirat kita, ataupun kita telah mensia-siakan hari-hari Ramadan yang telah berlalu itu. Tuan-tuan, Ramadan dah 17 hari, bermakna Ramadan berbaki lagi lebih kurang 13 hari. 13 hari lagi tuan-tuan. 13 hari, kalau 17 hari pun kita rasa sekejap, tahu-tahu dah sampai 17 hari. 13 hari itu kejap je, tahu-tahu dah raya dah tuan-tuan. Jadi rugi, sangat rugi orang yang tak ambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya akhir Ramadan ini kita punya amal ibadah kita semakin meningkat. Amal ibadah kita semakin bertambah. Tapi kalau kita tengok situasinya, biasanya semakin berkurang. Kalau tengok di masjid-masjid, di surau-surau, makin hari berlalu Ramadan, makin kurang dia punya bilangan dia. Kalau masjid tu buat 21 rakaat, dah 8 rakaat, okey, makin banyak rakaatnya, makin kurang lagi bilangannya. Jadi ini kita tepuk dada, tanya iman kita masing-masing, apa yang kita nak daripada Ramadan kita pada tahun ini. Jadi tuan-tuan, Ramadan ini semakin pergi meninggalkan kita, dan kita kena tanya kita. Sebenarnya bila nak pergi ni, kita kena situasi dia ibaratnya macam kita ada ahli keluarga kita yang mana mungkin sakit, yang membawa kepada kematian. Apa yang kita akan buat kepada keluarga kita ni tuan-tuan? Apa yang kita buat? Kita tak akan lepaskan peluang untuk jaga mereka. Kita tak akan lepaskan peluang untuk tatap mereka. Kita tak akan lepaskan peluang untuk ubati mereka. Kita tak akan sakitkan mereka. Sebab inilah akhir-akhir hayatnya yang kita akan jaga sebaik-baiknya. Tuan-tuan, puan-puan, Ramadan dah nak pergi. Kita tanya, baki hari kita dengan Ramadan belum tentu lagi 13 hari. Boleh jadi 3 hari sahaja lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita tepuk dada, tanya iman kita masing-masing, apa yang dah kita buat dengan Ramadan ini. Jadi semua orang, kalau ada orang dia dah hidup 30 tahun, 30 tahun dia dah jumpa, 30 kali dah jumpa Ramadan. Ada orang dah 50 tahun, 50 tahun dah, 50 kali dah jumpa Ramadan. Jadi untuk ni maknanya kalaulah Allah takdirkan kita, umur kita 40 tahun, sekarang umur kita 38 tahun. Bermakna ada 2 tahun lagi, tapi 2 tahun tu kita tak tahulah.
Kita tak tahu. Mana kita dengan Ramadan ni ada lagi beberapa hari lagi yang kita tinggal yang mana kita tak tahu. Kita sempat tak nak habiskan 13 hari Ramadan itu lagi. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi apa yang kita buat hari ini, peluang yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini, mudah-mudahan dengan keberkatan hari nuzul Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk besok sehinggalah akhir-akhir Ramadan nanti, amal ibadah kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita sayang pada ahli keluarga kita, kita jaga dia, macam tu jugalah kita kena jaga Ramadan ini. Dengan apa? Dengan kita manfaatkan Ramadan itu dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting tuan-tuan, untuk amalan ni macam mana nak tahu? Macam mana nak amal kalau kita tak tahu? Sudah tentulah pentingnya bagi seseorang itu perlu dengan ilmu. Satu orang perlu dengan ilmu, maka dia boleh beramal. Jadi barulah dia amal dia tu selari dengan apa yang dilandaskan dalam hukum syarak kita. Jadi tuan-tuan, penting untuk seorang itu adanya ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan semua orang mukmin kerana iman yang ada dalam diri mereka itu, dan amal yang ada pada mereka. Allah tinggikan mereka. Manakala orang yang ada ilmu, dia special sikit, darjat dia lagi tinggi. Lagi tinggi sebab setiap amalan orang mukmin itu dia datang daripada orang yang berilmu tu tadi. Kalau tak kerana orang yang beramal tadi tu datang daripada orang yang berilmu tadi, dia yang ajarkannya, alim ulama kita yang ajarkan kita, guru-guru kita yang ajarkan kita. Daripada kita tak kenal alif bata, dari kita tak kenal ABC, maka kita kenal hari ni, kita kenal alif bata, kita boleh baca Quran, kita boleh baca kitab Arab, kita boleh baca kitab tak ada baris, kita boleh baca buku, kita boleh baca majalah dengan sebabnya ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Macam tu juga dalam ilmu, dalam amal tuan-tuan. Dalam amal, tanpanya ilmu, maka satu orang tu dia amal tak ada ahli tuju. Bila dia ada ilmu, maka darjat dia lebih tinggi daripada orang yang beramal. Maka orang mukmin tadi, dia bila solat, puasa, zakat, baca Quran, adalah kerana hasil daripada orang yang berilmu tadi ajar. Kalau tak kerana tadi orang yang tu tidak ajar, tak ada orang yang ajar, dia pun tak tahu. Tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak salat, tak boleh nak berzikir. Satu amalan pun dia tak erti, satu amalan pun dia tak tahu. Jadi oleh kerana asbab orang yang berilmu itu tadi, para alim ulama kita mengajarkan kepada kita, maka kita pun pandai. Kita pun tahu untuk solat, puasa, zakat dan sebagainya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan darjat orang alim ini dia lebih tinggi banyaknya daripada orang mukmin tadi. Orang maksudnya orang yang beramal sahaja, dia tanpa ilmu. Kalaulah 10 orang mukmin, ibaratnya 10 orang mukmin itu kalaulah dia solat, maka setiap orang akan mendapat 1 pahala, tetapi orang alim yang ajarkan ilmu itu tadi, dia solat, dia dapat 10 pahala. Dengan sebab dia tadi, dia dapat menghasilkan 10 orang yang asalnya dia tak tahu solat dan dia boleh solat. Ini hebatnya satu orang yang ada ilmu. Lepas tu dalam kita tengok dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi alhamdulillah ini bulan Ramadan ini, orang kita ramai berebut-rebut buat tadarus dan sebagainya. Alhamdulillah, ini satu situasi, satu fenomena yang baik, yang sepatutnya amalan ini, situasi ini kita kekalkan di luar Ramadan juga. Cuma suasana di bulan Ramadan ni kita ambil kesempatan adakan tadarus, grup-grup tadarus, ada yang buat secara online, ada yang buat secara fizikal, tak ada masalah. Yang penting usaha kita, apakah tindakan kita
daripada ilmu yang kita pelajari itu. Sekarang kita dah tahu dah, kita dah belajar Al-Quran, kita dah pandai mengaji. So apa yang kita buat, kita sampaikan. Jadi dalam grup tadarus itu sama-sama boleh kita kongsi, saling memperbetulkan bacaan, tengok tafsirnya, tengok maknanya apa yang disampaikan dalam ayat-ayat tersebut untuk kita ambil istifadah daripada ayat-ayat Quran yang Allah SWT turunkan. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut kul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah SWT tanya, adakah orang yang mengetahui itu sama dengan orang yang tak tahu? Kalau kita tanya tuan-tuan, logiknya tuan-tuan, orang yang tahu dengan orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, adakah sama? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar ayat 9. Tuan-tuan, penting. Di sini betapa pentingnya untuk kita hari ini menuntut ilmu, untuk belajar sesuatu, yang baru. Ataupun dah kadang-kadang kita ni dah belajar dah. Belajar lagi benda lain. Ilmu Allah ini luas. Makin kita belajar, makin kita tak tahu. Dan sepatutnya semakin kita belajar, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak kan? Ada orang dia makin belajar, makin jauh dengan Allah, makin sesat. Ini kita minta na'udzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita belajar itu dapat dimanfaatkan untuk disebar-sebarkan kepada orang lain. Jadi ilmu yang manfaat tu dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang amal agama ni, dia hanya amal agama untuk diri dia. Dia hanya amal agama untuk diri. Tapi orang yang belajar agama, maknanya dia sedang mempertahankan agama itu sendiri. Dan dia memperkukuhkan amalan-amalan agama. Jadi kalau kita tengok dalam bab kita belajar pusaka kan, ada hadis yang mana famous, wa huwa yunsa yuntafa'u bih, mana Allah Subhanahu taala akan angkat ilmu tersebut dengan cara Allah Subhanahu taala mematikan para ulama. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita hari ini tak menuntut ilmu, para alim ulama, guru-guru, para masyaikh kita ni, satu-satu kalau kita tengok seorang-seorang wafat, seorang-seorang meninggal, tapi kita ni tak ambil peluang masa yang ada ni untuk menuntut ilmu, siapa lagi akan datang satu masa nanti mungkin tak ada orang yang tahu. Sehinggalah dalam satu hadis tersebut bergaduh, tak ada siapa boleh selesaikan. Ni sangat penting tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ni kan, kenapa berlaku dalam contoh, saya bagi dalam contoh bab pengurusan harta lah, yang mana perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Selangor, wasiat, hibah dan sebagainya. Penting. Kalau kita ada ilmu tuan-tuan, kita boleh merancang sesuatu perkara. Sama ada kita nak memilih merancang harta kita dari sudut wasiat, hibah, ataupun kita boleh mengagihkan, menguruskan harta pusaka dalam bentuk faraid. Kita boleh memberi khidmat nasihat kepada ahli keluarga kita dalam bab harta yang ditinggalkan oleh si mati. Apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu dulu sebelum terus kita nak cerita bab nak bagi pusaka. Kita bila cerita bab pusaka ni, kalau orang dia tak ada ilmu, dapat je pusaka, apa dalam kepala dia? Berapa hak aku? Hak aku berapa? Berapa aku dapat? Nah, ini salah tuan-tuan. Dia ada tanggungjawab dia, ada tugas yang patut sebenarnya diselesaikan oleh ahli warisnya. Bila tak ada ilmu, maka semua perkara ini diabaikan. Walhal adanya kewajipan-kewajipan yang perlu diselesaikan dalam bentuk pengurusan jenazah, hutang si mati, semak hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, lagi pengurusan mungkin wasiat ditinggalkan oleh si mati, wasiat dalam bentuk yang bagaimana, wasiat kepada bukan waris, 1/3 dan sebagainya. Mungkin ada juga hasratnya wakaf dan sebagainya dalam wasiat tersebut. Ini tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu taala, takkan boleh terlaksana kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tak tahu. Kalau kita tak cakna benda ni, maka pembahagian pusaka yang dibuat oleh ahli waris akan rosak. Terus abaikan semua kewajipan ini, terus fokus nak kepada pembahagian harta sahaja. Maka waris-waris yang tak tahu,
yang kurang pengetahuan ilmunya akan rasa teraniaya dalam pembahagian tersebut. Itu contoh dalam bab pengurusan harta. Begitu juga kan, sehingga kan menyebabkan seseorang tu mengambil harta anak yatim ataupun mengambil harta yang bukan haknya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil hak yang bukan hak kamu dengan secara batil. Secara salah lah, benda yang haram tu bukan hak kamu tu, jangan ambil. Ini sebab kita rasa pusaka ni dah tentulah akulah waris, akulah berhak mewarisinya. Ni bila kita cerita ni nak balik kampung raya ni, masing-masing bersatulah, bersatu rahim lah, berbincang lah. Kalau ada balik ada planning nak bincang bab pusaka nanti raya ni, bincanglah baik-baik. Kalau tak ada ilmu, tak tahu macam mana nak bincang, dapatkan nasihat dulu. Boleh rujuk dengan Baitul Mal, boleh rujuk dengan Majlis Agama Islam Selangor, boleh rujuk dengan pejabat agama. Tak ada masalah, boleh rujuk dengan Jabatan Mufti. Rujuk dulu. Janganlah kita memandai-mandai dalam membuat satu perkara yang mana bukan bidang kita, bukan ahlinya. Jadi, tuan-tuan, dengan ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan kedudukan seseorang. Dengan ilmu tadi Allah tinggikan kedudukan seseorang. Dengan ilmu ni juga seseorang tadi dia akan dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana pahala, yang mana dosa. Dengan ilmu ni juga seseorang akan dapat memilih jalan dia untuk pergi ke syurga ataupun neraka. Jadi pilih, tuan-tuan. Bila ada ilmu, kita boleh buat pilihan. Ada orang dia ada ilmu, dia tahu dia nak pilih jalan yang mana, tetapi tetap juga dia memilih jalan yang kiri ataupun jalan yang salah. Jadi itu adalah pilihan orang pada orang yang ada ilmu. Dia dah tahu dah dosa, pahala, balasan dan sebagainya, tanggung sendiri. Tanggungjawablah. Kena dah tahu, dah buat, kena tanggungjawab. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, taraktu fiikum amrain. Ini hadis yang biasa, popular kita dengar. Lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuluh. Nabi beritahu, aku tinggalkan dua perkara yang mana kamu takkan sesat. Tapi syarat dia kena pegang dua-dua ini, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak dapat ni, tuan-tuan? Kalau tak dengan ilmu, kita kena belajar, barulah kita dapat. Dia tak datang percuma tu lahir-lahir terus pandai. Tak, tuan. Lepas tu kita belajar step dia, kita kecil, kita pergi mengaji, pergi sekolah dan sebagainya. Itu adalah proses tingkatan belajar, belajar untuk minum. Dan kita mungkin ramai di kalangan kita yang dah habis belajar, mungkin yang dah ada master, PhD pun, masih lagi kita banyak lagi ilmu yang kita tak tahu, yang bukan bidang kita. Terus belajar, tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat seseorang yang mana ada ilmu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Nabi beritahu semua umatku ni akan masuk dalam syurga, kecuali ada orang yang tak nak masuk syurga. Pelik, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam hadis ni awal, Nabi beritahu umat Nabi ni semuanya akan masuk dalam syurga. Ini satu berita gembira. Tetapi ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Siapa? Berkata, qala rajulun man aba. Seorang lelaki tanya, siapa wahai Rasulullah orang yang tak nak ni? Ada juga orang yang tak nak. Ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Kalau ikut Nabi kata semua masuk syurga, tapi rupanya ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Siapa dia? Man ata'ati dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi beritahu orang yang taat akan masuk syurga, dan siapa yang ingkar, dialah orang yang tak nak masuk syurga. Jadi, tuan-tuan, kita dah tahu dah. Nabi dah bagi tahu. Jadi dengan ilmu lah kita boleh memilih yang mana baik, yang mana buruk, untuk kita meletakkan sesuatu perkara di tempat yang betul. Sebab tu dalam cerita, kalau kita dah cerita bab dalam Ramadan ni, tuan-tuan, apa yang mungkin saya boleh selitkan sedikit, tuan-tuan, puan-puan, amalan bersahur walaupun dia sunat, kalau kita tak ada ilmu, kita akan sahurnya pukul berapa? Lepas lepas tarawih, lepas witir, kita pun sahur lah, makan. Sebab kita kata, sebab kita tak larat nak bangun sahur. Tetapi kalau kita ada ilmu, kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu yang kita tahu,
maka kita akan pilih waktu yang terbaik untuk bersahur kan, sebelum subuh. Nak dekat-dekat subuh tu waktu yang terbaik. Nabi beritahu dalam satu hadis, tasahharu fa inna fis suhur barakatan. Kan? Bersahurlah. Kerana dalam sahur itu ada keberkatan, ada barakahnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, pukul 12 malam pun kita dah sahur. Ada orang dia terjaga pukul 3 pagi dia sahur, lepas tu dia tidur. Sepatutnya kita bangun pukul 3 pagi, kita mandi, kan? Kemudian solat sunat, tahajud dan sebagainya, qiyamul lail. Kemudian akhirnya sebelum nak subuh, pukul 5 tu ngam lah tu. Pukul 5 ngam, kita pun sahur. Jadi sahurlah. Kejut. Kalau kita sebagai ketua keluarga, kejut anak isteri kita, suami kejut. Biasanya suami, isteri lah yang kejut suami. Bukan suami, dia tak, jarang-jarang kejut isteri ni. Jadi isteri yang kejut suami, kejut anak-anak. Bangun, belajar, bangun. Sebab apa Nabi tekankan dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi penting tuan-tuan, bila kita ada ilmu, maka kita buat tu dengan ada panduan, ada jalan dia yang kita tahu. Tidak menyasar je kerjanya kan. Tak tahu ke mana-mana je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat seorang. Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat seorang yang mana yang ada ilmu. Jadi tuan-tuan, kelebihan, kalau kita nak cerita bab kelebihan orang yang berilmu ni penting. Kepentingan orang berilmu ni, kelebihan di Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha, barang siapa yang keluar satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan bihi ilal jannah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah jalannya ke syurga tuan-tuan. Jadi untuk belajar ni dia tak ada istilah lambat ataupun cepat. Sekarang tuan-tuan, sekarang ni peluang kita yang ada berbaki Ramadan dan berbaki umur kita ni, teruskan kita belajar. Dan apa sahaja ilmu, kalau ikutkan ilmu dia ada dalam bab hukum dia ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tengok kan, kalau fardu ain ada benda-benda yang wajib kita belajar tu memang tak terlepas, semua orang kena belajar. Dalam bab fardu kifayah, ilmu yang mana orang lain dah tahu, kita tak payah belajar ataupun tak apa, tapi kita ambil peluang juga, ambil tahu. Jangan seorang dia je belajar kan. Jadi kita pun belajar sama juga. Jadi ambil peluang ni. Kita tengok hadis kelebihan ni, jadikan, tanamkan dalam diri kita sungguh-sungguh untuk belajar kan. Sebab kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada orang yang berilmu ni sangat-sangat besar dan sangat-sangat tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan darjat mereka kan. Sebelum mengakhiri, saya tengok je komen. Okey, alhamdulillah, terima kasih yang dah join pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita kongsikan kita punya live kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya nak petik kata-kata hikmah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika mengajarkan, diminta mengajarkan ilmu. Ni tengok sifat orang alim ulama macam mana kan. Kemudian daripada Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu, aku hairan dengan orang yang tak pernah menuntut ilmu, bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia. Kan banyak kan kita tengok orang ini macam tu. Jadi para alim ulama dulu sungguh-sungguh kan, habiskan masa mereka, umur mereka dan harta mereka untuk mengabdikan diri pada Allah, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Tapi kita senang-senang hari ini, kita dakwa, kita mulia, tapi tak ada belajar. Kemudian yang terakhir daripada Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian yang ringkas ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah di kesempatan akhir Ramadan berbaki yang ada ini, sama-samalah kita menggunakan sebaik mungkin masa yang ada, waktu yang ada ini untuk kita
menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, yang lepas ini puasa kita, ibadah kita, qiyam kita dan sebagainya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita juga lagi untuk membuat amalan untuk teruskan sehingga akhir Ramadan dan seterusnya sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini ada manfaatnya. Segala kekurangan saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Khamis dengan penceramah yang lain. Sama-sama kita nantikan insyaAllah. Dan akhir kata, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.